Saya ada dengar video tu mengatakan Datuk Seri Najib ni terima duit daripada akaun Tanor ni sebanyak 2 kali. Jumlah dia tu saya tak berapa ingat berapa, tapi 2 kali lah, 2 transaction, 620 dengan 61. Betul. USD tu USD. Okay. Juta USD. Tetapi apa yang berlaku di dalam mahkamah, pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib adalah 9 kali kemasukan, sedangkan apa yang berlaku 2 kali. 9 kali ni pula dikatakan kerana jumlahnya terlalu besar. Masuk sebanyak 9 kali, sebab kalau duit ni masuk sekaligus banyak, dia akan merosakkan pasaran mata wang dalam Malaysia ni tu. Jadi 9 kali dipecahkan transaksi tu. Jadi mana satu kita nak pakai ni tu? 2 kali ke ataupun 9 kali? Sebab kalau 9 kali ni dikenakan pada Datuk Seri Najib, sudah tentu kesalahan ni sebenarnya pada Bank Negara juga, saya rasa. Sebab dia yang arahkan supaya bank dia percaya. Sebab pegawai Bank Negara sendiri atau M-Bank, saya tak ingat, mengatakan benda ni memang Bank Negara yang suggest pecahkan. Tapi pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib berlaku 9 kemasukan amla ni tu. Jadi macam mana tu? Okay, yang ni saya ulang sikit lah apa yang saya dah perjelaskan dalam video yang lepas. Ada yang masuk daripada luar ke dalam akaun 9496, maksudnya akaun Datuk Seri Najib di M Islamic Bank ni, dia 2 je, betul. 620 juta USD dan 61 juta USD masuk. Dia masuk ke sebenarnya dalam nilaian US dollar, dia masuk ke akaun M-Bank di Wells Fargo, New York. Dia tak boleh masuk ke Malaysia dalam nilai USD. Dia tak boleh masuk dalam nilai USD. Dia mesti converted ke dalam nilai ringgit dulu. M-Bank ada akaun di Wells Fargo Bank di New York. Duit tu masuk di situ. Untuk dia dipindahkan dalam bentuk pertukaran ringgit Malaysia, dia mesti dapat arahan daripada M-Bank, tuan punya akaun. Akaun di Wells Fargo tu M-Bank, bukan Datuk Seri Najib. M-Bank punya akaun, mesti ada arahan daripada M-Bank Malaysia. Tukar ni kepada nilai ringgit dan pindahkan ke akaun M-Bank. Jadi untuk M-Bank buat itu, tindakan tu, dia mesti terima arahan daripada beneficiary. Beneficiary adalah orang yang memegang akaun dalam M-Bank Malaysia yang mempunyai kepentingan atas duit tu lah. Maksudnya duit tu nak masuk ke akaun dia. Betul. Dia kena bagi arahan. Jadi dalam kes ini ada arahan diberikan oleh M-Bank kepada Wells Fargo di New York untuk hantar jumlah ini dalam bentuk ringgit Malaysia. Tapi siapa yang memberi arahan? Yang memberi arahan menurut Joanna Yu yang menjaga akaun Datuk Seri Najib di bank M-Bank ni, dia terima arahan daripada Jolo yang mengarahkan supaya duit ini dipindahkan. Jolo dan Nick Faisal, 2 orang yang boleh memberi arahan kepada akaun tersebut. Dan Jasmine Yu kata Jolo bagi arahan, pindahkan. Jadi yang pertama sekali, pemindahan duit tu daripada luar negara masuk ke jurisdiksi Malaysia, arahannya daripada Jolo. Bila dah masuk, dia tak boleh terus masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Pasal, macam Arif jelaskan tadi, Bank Negara dia membuat kawalan untuk tidak membolehkan wang yang sebegitu besar masuk serentak kerana dia akan mengganggu pasaran. Penjelasan ini bukan saya bagi. Penjelasan ini diberi oleh saksi pendakwa. Dia sendiri datang cerita atas sebab-sebab ini tidak boleh masuk duit ni. Bukan saksi pendakwa, saksi pembelaan. Yang kita panggil. Saya tak ingat apa nama dia. Tapi dia adalah tengah M-Bank juga. Dia memberi penilaian tu. Jadi untuk membolehkan duit tu masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib, pihak M-Bank terpaksa mematuhi arahan yang diberikan oleh Bank Negara ataupun regulation lah, peraturan Bank Negara ni. Dia kena pecahkan benda tu ke dalam jumlah yang kecil-kecil. Dia racik-racikkan ke dalam 9 tranches, 9 pecahan. Dan pelan-pelan duit ni masuk satu tranche. Kemudian masuk lagi satu. Tetapi pendakwaan yang dibawa terhadap Datuk Seri Najib ni dibawa kepada 9 pertuduhan, bukan 1. 9 pertuduhan ni, macam saya kata, dia kena ada mens rea dia untuk setiap pertuduhan. Tapi siapa yang pindahkan 9 pertuduhan, 9 kali itu masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib? So mana dia elemen niat tu, niat untuk melakukan 9 kali kesalahan? Di mana niat tu? Kan tak nampak niat tu. Betul. Pasal tindakan itu adalah tindakan yang di luar kawalan kita. Betul. Arif, benda ni boleh berlaku pada kita pun sebenarnya. Betul. Kita terpaksa akur dengan regulation bank dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu. Tapi kita dinasihatkan oleh bank macam tu. Kalau katalah sumber itu sumbernya tidak sah. Sebelum sempat kita siasat sumber ni macam mana boleh jadi tak sah dan sebagainya, duit masuk dalam akaun Arif. Tapi kalau diracik 9 kali bayar Arif, 9 pertuduhan kau kena Arif. Tak
tanpa kawalan kau. Betul. Jadi ini yang pasukan pembelaan hujahkan juga tu. Ya. Yes. Baik. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Diracik dia 9 kali kira. Bukan kawalan kita lah. Betul. Ya, betul. Bank yang minta buat macam tu, kita pula kena.